pergi jumpa ni lagi tak boleh duduk seorang belakang sah. Biar mari duduk depan cepat. Lagi kena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. Muslimin dan muslimat, kita sambung semula kitab pengajian kita dengan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan kita masih lagi berada pada tajuk semayang berjamaah, dan kita berada pada hadis yang keberapa daripada Wabisah 0336. Hadis Wabisah masih lagi berkenaan dengan salat berjamaah, masalah saf. Wa an Wabisah bin Ma'bad al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saff wahdah fa amarahu an yu'ida as-salata. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa sahahu Ibn Hibban. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata dari Wabisah bin Ma'bad al-Juhani, radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat seseorang yang salat sendirian di belakang saf, mana dia tak masuk di dalam saf, dia sembahyang seorang-seorang dia. Maka beliau menyuruhnya untuk mengulangi salatnya. Tak sah. Ya, tak sah. Sedih kita tengok kawan-kawan kita sembahyang lah. Dia masuk mari duduk seorang-seorang dia belakang sah. Nabi suruh sembahyang lagi. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Perbahasan yang
banyak di kalangan ulama mufassirin, ulama hadis, dan kebanyakannya mereka seolah-olah bersefahaman mengatakan bahawa memang tidak sah, batal sembahyang. Kena sembahyang lain. Tak apa, kita baca hadis seterusnya. Hadis ni faham lah. Hadis ni dia kata maknanya kalau kita mari ada saf, kita sembahyang seorang di belakang, apatah lagi ada ruang boleh kita masuk, kan? Ada lubang sana ke lubang sini ke, saf tu tak penuh, kita buat saf baru. Lepas tu kita duduk tiap-tiap kali kita sembahyang, kan? Selalu saya sendiri pun, imam-imam lain pun, dia kata apa? Sempurnakan saf yang pertama. Kemudian selepas dia, dalam hadis Nabi kata atimmus safal awal thumma alladhina yalunahu thumma alladhina, sempurnakan saf yang pertama, kemudian saf yang berikutnya dan saf yang berikutnya. Maknanya sempurnakan saf yang pertama, kalau dah sempurna baru buat saf yang kedua. Nak buat saf yang ketiga, pasti saf yang kedua dah sempurna. Hak yang pada orang Jamil lah tanya tu ni, ada sembahyang, dia ada orang tambah kan, masjid dia tambah luar kan, dia terus sembahyang di luar. Tu kita dah bagi tahu dulu ni, sehingga kalau dalam ni pun tak berapa clear kalau ada celah-celah tiang kan. Itu kita dah tunjuk tu tak pernah clear. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi kata la salata bainas sawari, tidak ada salat di antara dua tiang. Kita tengok hadis yang kedua pada malam ini. Walahu wa bisah juga. Walahu, dan baginya, kita tengok Ibn Hibban juga, lahu Ibn Hibban an Talq ibn Ali la salata limunfaridin khalfa as-saffi, wa zada at-Tabarani min hadith Wabisah ala dakhalta ma'ahum aw ijtararta rajulan. Dalam riwayat Ibn Hibban juga daripada Talq bin Ali, tidak sah solat orang yang salat sendirian di belakang saf. Dia ulang balik yang tadi. At-Tabrani menambahkan dalam hadis Wabisah, mengapa engkau tidak masuk bersama mereka atau menarik seorang dari mereka? Maknanya tak terpakai semayang orang yang semayang di belakang saf. Hak tu okey, tak ada masalah. Tapi yang tambahan itu palsu, maudhu'. Suruh tarik orang. Tahu apa? Mengapa engkau tidak masuk bersama mereka atau menarik seorang dari mereka? Hadis hak ni maudhu'. Hak tarik tu maudhu'. Ada perbahasan di kalangan ulama hadis, tentang masalah masuk saf tak ada masalah. Tarik tu, tarik orang, kan? Tarik orang mari ke belakang tu kan, ada perbahasan. Boleh dikatakan ulama hadis kebanyakan tak setuju, karena mereka berkata bahawa hadis tarik itu hadis yang sangat lemah. Contohnya disebut di sini oleh pengarang kitab ni, dia kata huwa dha'ifun jiddan la taqumu bihi hujjah. Kata dia hadis ini dhaif sangat-sangat, bahkan ada ulama mengatakan maudhu', mana palsu, rekaan. La taqumu bihi hujjah, yang tidak boleh dijadikan hujjah. Wa idza lam yuthbit al-hadis fala yusihhu al-qaul masyru'i al-jadh. Maka jika sekiranya tidak ada hadis yang sahih tentang
masalah tarik tu, maka tak bolehlah kita tarik orang mari belakang macam kebiasaan kita kan. Li'annahu tasyri' biduni nassin sahih, kerana pensyariatan itu tanpa ada nas yang sahih. Balil wajib an yanzuma ila safi idza amkana, bahkan yang wajibnya dia masuk mencelah kalau boleh. Wa illa shalla wahdah, kalau tak boleh tak apa, dia semayanglah seorang di belakang. Maknanya kita faham perbahasan ini mengatakan bahawa orang, maksud hadis yang kata tak sah semayang orang yang semayang seorang-serang di belakang saf itu apabila dia ada ruang lagi untuk masuk ke saf yang depan tu. Kalau dah tak ada ruang, tak ada masalah dia semayang seorang-seorang dan tidak dikira batal. Mana sah lah semayang dia. Ini perkataan pengarang ni. Kita tengok sikit lagi. Qala Ibn Al-Qayyim, di dalam telah berkata Ibn Qayyim dalam kitab Bada'il Fawaid, sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah yunkirul al-jab. Aku mendengar bahawa Ibn Taimiyah mengingkari, mana tak terima tarik orang al-jab, tarik orang tu. Nah, kita mari belakang, tiba-tiba kita tak masuk di dalam saf, tapi kita tarik orang. Ibn Taimiyah dia tak setuju. Wa yaqulu yusalli khalfa as-saffi fadha. Kata Ibn Taimiyah, sewajarnya dia semayang di belakang saf fadha, seorang-seorang. Wala yajzibu ghairahu, dan dia janganlah menarik orang lain. Wa tasihhu salatahu fi hadhihi al-halati fadhan, dan sah semayangnya dalam keadaan yang macam ni. Mana kes ni, kes dia tak boleh nak masuk dah di celah saf dan dia semayang seorang. Dalam kes ni dia kata yasihhu, sah, tasihhu, sah salat dia. Lianna ghayatal al-musafati an takuna wajibah fatasqut bil udri. Karena matlamat buat saf tadi ni, matlamat dia adalah mewajibkan orang buat saf tadi ni apabila ada orang kata ada da'iyah, ada keperluan. Tapi macam sekarang ni tak ada orang, dia seorang-seorang, dia saf pertama dah penuh, dia nak masuk tak boleh, nah kan? Bayar kita kata tak boleh, dia tanya tarik tepi ke tengah pula dah. Tak boleh tarik tepi ke tengah. Okey. Dia duduk tengah. Dia duduk tengah. Faham? Okay, minta maaf yang dah. Mana dia tanya nak duduk tang mana? Bukan nak tarik orang, bukan kes tarik orang noh. Jangan nak tarik orang. Tambah lala ni, lompat tak boleh, tarik tak boleh. Kan? Kemudian dia kata apa? Last kali dia kata fatasqutu bil udri. Maknanya kewajipan untuk duduk di dalam saf tadi ni gugur bagi dia. Gugur bagi dia. Kewajipan untuk duduk di dalam saf gugur bagi dia, uzur. Pasal apa? Sebab nak masuk tak boleh, nak tarik pun tak ada hadis yang suruh. Jadi duduk seorang-seorang dia. Sebab itulah nak mari semayang ni, kita mari awal. Ya. Kalau ikut perbahasan ni yang lebih mendalam lagi, ni kan, kalau ikut perbahasan yang lebih mendalam ni, dia kata tarik orang pi ke belakang itu, saya baca mafhum dia. Tarik orang mari ke belakang itu mengganggu orang, dia kata. Duk kacau orang. Kawan tu duk ihdinas siratal mustaqim. Kita tarik pi belakang, dia terlupa jadi alham balik. Kan? Pagi tadi pun duk cari
Al-Firdaus tu pun tak jumpa. Orang belakang pun tak boleh nak abang kat kita. Kan? Lepas abang kata ustaz sebut hal lain kami jam. Allazina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatu fi, tak jumpa. Ulang balik pun tak jumpa juga. Lalah kali baca banyak pada tu lah. Tiga apa nama, 1/3 Quran lah kita baca, senang. Hantam qul huwallah lah. Bila qul huwallah kan 1/3 Quran, banyak lagi. Gitu lah cara dia. Kan? Dah tak ada orang nak beri. Cik Mat tenggelam tadi ni, kan? Ujung surah Al-Kahfi. Memang nak tegur pun kadang-kadang kita jam. Dia mari jam ni tak payah. Okey nah. Okey lagi. Perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Walaysa lahu jadbu ahadin min as-saf. Dia kata tidak sepatutnya, dia kata tak boleh dia tarik orang mai ke belakang. Ni pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dia kata li'anna al-hadith al-warid fi dhalika dha'ifun. Karena hadis yang suruh tarik orang tu lemah. Bila hadis tu lemah, kita tak boleh berhujah dengan dia. Ini ulama muhaddis ni dia memang tak berhujah dengan hadis dhaif, lemah noh. Okey. Apa benda yang kita nak ambil di sini sebagai orang kata bagi ada point lah, kan? Okey. Maknanya tuan-tuan dan puan, kalau kita mari tengok kita mari, maknanya sah tu kita tengok masih lagi ada ruang. Kita asak tengok, tapi nak asak pun tengoklah orang. Tengok orang lah. Kalau hak jenis cengeng tu tak salah lah, takut sigong kita kan, jadi berkeli dalam sembahyang tak salah. Cari tengok, kan? Jangan kita masuk sangat dia buat kita jam, kan? Mana cari tengok, macam orang soleh ni boleh lah. Orang soleh ni masuklah celah, kan? Macam Muhammad ni boleh lah kita masuk celah, kan? Kalau celah apa nama Saiful, jangan kita masuk dia lari keluar, lagi parah, kan? Mana kita tengok keadaan. Kalau dah memang tak boleh dah, sah tu memang dah tak boleh dah, kita sembahyanglah di belakang. Pada ketika itu kita sudah dikira keuzuran. Dan tak payahlah tarik orang mari belakang, bayang tengok bayar tarik orang tengah ni pergi ke belakang, habis bayar kacau. Nampak tak? Kalau cara bayar nak piduk tepi sana, dia tak betul. Mula di tepi tak boleh. Sah dia tak boleh mula di tepi. Sah dia mesti mula di belakang imam. Permulaan sah ialah di belakang imam. Bila kita duduk tepi dinding sana, kan? Lagi kacau. Tarik seorang belakang keluar mari, lepas tu dua-dua orang tu pekat duk merakak mari tengah. Lagi jam. Itu duk main apa tu? Kan? Jadi saya lah, kan, pandangan saya berdasarkan perkataan ulama lah, bukan kita. Maknanya bila kita mari saf sudah penuh, kan, kita nak buat saf di belakang tu, pastikan betul-betul kita dah tak boleh masuk. Kan, kalau kita sembahyang di tempat lain rasanya boleh masuk, tak ada masalah. Cuma itulah masalah dia, orang yang tak faham tentang rapat saf tu dia marah lah. Bila kita pergi tu sebenarnya boleh lagi. Kadang-kadang sah mereka tu, kalau sah tu 50 orang, mereka duduk 50 masuk. Sebenarnya kalau 50 orang tu boleh masuk pada 70. Kalau sah cara kita duk buat ni, boleh masuk. Kadang-kadang celah-celah tu boleh duduk seorang, celah-celah tu. Jauh sungguh, kan? Jadi kita faham di sini bahawa tak bolehlah orang semayang di belakang saf bersendirian jika sekiranya ada ruang dia masuk ke saf hadapan. Kalau tidak ada ruang, okey, dipanggil apa? Keuzuran lah. Ada perbahasan yang panjang lagi di sini, tapi tak sesuai lah kita nak bahas panjang-panjang di sini, no? Okey. Darurat, kira darurat lah. Itu kita jumpa dah ada orang dia mari, Rasulullah dah sahabat kan, dia mari, Rasulullah dah semayang, kan?
Abi Bakrah, riwayat Abi Bakrah adalah Abi Bakrah, hadis Abi Bakrah ni. Dia rokok di sana. Lepas tu dia berjalan mari. Kan? Minggu lepas ke apa? Kan? tu satu hari juga kan. Rupanya kawan di tempat saya mengaji dulu dia buat lagu tu, rupanya ada cerita. Okey, habis. Hadis yang kita baca, hadis yang kedua, hadis yang pertama, okey, sahih. Hadis yang kedua tu, hadis tu maudhu', yang tambah tu. Maudhu'. Apa makna maudhu', Maya? Palsu. Apa makna palsu? Direka. Tak betul lah. Maka di sini kita tengok ramai di kalangan ulama yang membahas, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan juga telah memilih oleh Taqiyuddin Ibnul Qayyim, ramai orang ni dan lain daripada mereka berdua bahawa tak boleh seseorang itu buat sah bersendirian di belakang sah, sepatutnya dia masuk di celah-celah sah. Okey. Nah, eloknya kita mari awal kita semayang, kecuali kalau cara kita keuzuran nak mari awal, maknanya kita tengoklah, kalau boleh masuk kita masuk, tak boleh masuk kita tak payahlah ganggu orang kan. Okay, hadis seterusnya. Abi Hurairah kan, wa an Abi Hurairah betul. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa 'alaikumus sakinata wal waqar fala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Hadis ni adalah hadis yang kuat, muttafaqun alaih, dan lafaz ini lil Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendengar, bila kamu mendengar iqamah, bila orang qamat nak semayang, maka berjalanlah menuju salat dan hendaklah kalian pelan-pelan dan tenang serta tidak tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan maka kerjakanlah, hak mana dan semayanglah, dan yang terlewatkan, hak mana yang tak sempat maka sempurnakanlah. Maknanya kamu kalau semayang maghrib, kamu mari imam dah di rakaat yang kedua, maknanya kamu tambahlah satu lagi. Kalau imam tu dah di rakaat yang ketiga, maknanya kamu tambahlah, sempurnakanlah bagi cukup 3. Berkaitan dengan perkataan iqamah dia sebut ni, ingin saya sentuh di sini tentang tabiat masyarakat kita lah. Hak yang kena untuk buat lagu ni itu berhentilah kan. Itu pun terpulang lah, kalau nak buat juga buatlah, tapi wajib kata saya menerangkan. Tuan-tuan dan jadi kelaziman masyarakat kita ni, apabila orang qamat ada yang masih lagi duduk tunggu perkataan bah, biasanya qad qamatis salah, tak sabit. Sepatutnya bila kita nak bangun semayang, bila kita bangun nak buat sah, apabila imam bergerak naik ke sah, mana kita pun kena bergerak, bukan tunggu qad qamat, tak ada. Sebab saya cari tak jumpa. Ada sekadar yang kelekehan saya lah, saya cari dan saya bertanya kepada orang lain pun dia pun tak ada orang tak boleh bagi jawapan yang betul apa, yang memuaskan lah. Satu poin. Poin yang kedua ialah banyak orang apabila iqamah dia baca doa kan, baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wah tu lah kan. Doa itu untuk apa? Untuk azan. Doa itu adalah doa azan, bukan doa iqamah. Iqamah tidak ada doa. Cukuplah kita faham apabila di dalam iqamah tu disebut perkataan apa? Qad qamatis salah, sembahyang telah didirikan. Bahkan dikuatkan, pendapat ini dikuatkan dengan hadis Nabi SAW kata, di antara waktu yang tidak ditolak doa ialah di bainal azanaini, di antara dua azan, iaitu azan tu bang tu, dan azan yang kedua apa dah? Qamat. Di antara dua azan. Maknanya bila orang azan sampailah orang qamat. Bila orang dah qamat,
Nak buat apa? Bila orang qomat tu nak solat lah. Nak solat. Jadi masalah kan. Tapi ada orang kata apa salahnya, ada orang buat, terpulang lah. Saya bukan nak bahas, saya tak petikai. Cuma kewajipan bagi saya nak habaq, saya habaq lah. No? Tak ada. Okey. Kalau orang mengaji Arab faham. Qama tu fi'il madhi. Bukan fi'il mudhari'. Kalau maya terjemah akan didirikan tu yuqimu. Barulah boleh terjemah gitu. Kalau qama telah didirikan. Telah qama tu fi'lun madhi. Fi'il madhi tu benar telah berlaku. Kalau fi'il mudhari' tu akan berlaku. Kata maya kata akaltu, aku makan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dah kena baru nak bismillah. Kan? Kalau kita nak sebelum makan dia kata akul, aku nak makan. Barulah bismillah. Ni ceritanya dah kita guna fi'il madhi di situ. Qama yuqimu fi'il mudhari'. Okey. Kita orang mengaji bahasa tu tujuan dia untuk mudah kita faham lah kan. Faham. Jadi situ disebut qamatis salah. Bahkan kalau kita tengok pun hak sunnahnya pun Bilal yang jadi tukang azan Nabi SAW tu, dia tidak akan qamat melainkan setelah dia tengok Nabi keluar. Sebab tu ulama muafakat mengatakan bahawa azan itu hak tukang bang, iqamah tu hak imam. Kalau imam tak bagi isyarat supaya qamat, Bilal tak boleh qamat. Sebab apa? Solat, mendirikan solat itu hak apa? Imam. Adapun azan itu hak Bilal. Bila dia nak azan dia tahu. Tu orang nak jadi Bilal ni kena tahu masuk waktu bila masuk waktu kan. Tapi dah orang banyak dah buat begitu, kita pun tak boleh nak kata apalah kan. Macam hari Jumaat lah kan. Hari Jumaat tok khatib baca doa, orang angkat tangan. Maya, jangan buat main-main maya. Bukan kata kita kata saja-saja. Pernah sahabat kita qabbahallah. Allah perhuduhkan, Allah perosak, Allah pejahnamkan tangan dia tu. Sahabat kata kepada aku tu sebab dia buat benda yang Nabi tak buat. Sampai tahu tu. Jadi tak sabit angkat tangan ketika tok khatib baca doa di dalam khutbah tu tak ada. Kalau kita kata amin boleh? Boleh. Kata amin boleh. Angkat tangan tu tak sabit. Bila tak sabit, tapi kata biasalah. Biasaannya orang ni bila dia tengok orang buat dia buat. Itu masalahnya. Kita suka turut orang tanpa mendalami ilmu. Ini masalah. Kan? Semakin banyaklah kesilapan dilakukan oleh masyarakat apabila majlis ilmu kekurangan orang. Orang tak apa minat mengaji, maka banyaklah orang melakukan kesilapan. Okey. Boleh, Maya nak kata apa? Boleh, tak ada masalah. Kita boleh bincang. Kalau saya tak betul, tuan-tuan boleh berbetul. Tuan-tuan boleh berbetul, tak ada masalah. Saya bukan orang alim, tak ada karti. Cuma sekadar yang kita mampu. Okey, hadis yang kedua ni Nabi kata apa bila kita nak mari semayang? Jangan duk kalut. Kan? Terutama sekali apabila kita dengar orang qamat. Bila kita dengar orang qamat, kita lari. Silap-silap kalau musim hujan terlentang tu. Tak boleh. Bahkan Allahu akbar. Dalam hadis yang lain Nabi kata al-isti'jalu minasyaitan wa ta'anni minallah. Kalut itu daripada syaitan, tenang itu daripada Allah. Tak boleh kalut. Kalut-kalut lagi. Terletang tu apa nak dan rakaat? Semayang pun tak dan dah. Nak dan kena orang suruh pergi hospital. Orang semayang kita pula. Silap-silap. Dah kita tak dan semayang. Kalau kita terlewat, kita buat cakap mana yang kita dan.
Hak mana yang kita dan, okey kita sembahyang. Hak mana yang tak dan, kita sempurnakan. Hadis ni kan. Hadis ni kuat ni, hadis Bukhari muttafaqun alaih. Lafaz ini dibawa oleh Bukhari. Okey. As-sakinah tu makna tenang-tenang. Tapi tak payahlah duduk merangkak dah tahu kata nak sembahyang. Tambah tu imam jenis tunggu orang pula kan. Dengar orang bunyi macam saja, orang mari kita tunggu Ustaz. Tak timbul-timbul lagi. Kan rupa-rupanya duk celek minyak. Tak usah tunggu. Okey. Kita tunggu ala qadar lah. Ala qadar lah. Okey, hadis seterusnya. Wa an Ubay bin Ka'ab. Ini apa nama Ubay ni apa nama ahlul qiraah ni, ahlul Quran ni, Ubay. Ahlul Quran. Orang yang baca apa nama? Qari ya. Qala Rasulullah sallam salatul rajuli. Okey, habis bab tadi, habis bab sah habis dah nah. Ya nah, bab sah habis dah. Ini cerita bab fadilat sembahyang berjamaah yang ramai orang. Kata Nabi SAW, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul wa ma kana akthar fahuwa ahabbu ila Allah azza wa jal. Tapi nak buat guna Cik Mat sekat mana kita ada lah, panggil dah kan. Hak mana mari tak mari kat tu kita boleh. Tapi hajat kita tu kalau boleh sembahyang jemaah penuh dalam masjid ni kan. Sembahyang jemaat sampai tar no kan, sampai tar no. Sembahyang raya haji sampai rumah tok imam penuh kan. Hajat kita lah kan, padanlah dengan orang kampung kita banyak tu. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, salatnya seseorang berjamaah, mana orang yang salat berjamaah dengan orang lain lebih baik daripada salatnya sendiri. Mana seorang tu dia salat berjamaah dengan orang lain, mana jadi dua orang lah. Seorang dia sembahyang dengan seorang lagi, dia jadi dua orang lah. Nah, lebih baik daripada orang yang sembahyang seorang-seorang. Tu diterjemah lagu tu. Salatul rajuli ma'ar rajuli, mana seorang tu dia sembahyang dengan seorang lagi, mana dua orang lah, dia berjemaah dua orang lah, lebih bagus daripada orang yang sembahyang seorang-seorang dia. Sembahyang seorang-seorang dia. Wa salatu ma'ar rajulaini, dan salatnya seseorang berjamaah dengan dua orang lebih baik daripada salatnya bersama satu orang. Maknanya orang yang sembahyang berjamaah tiga orang kan, lebih baik daripada orang yang sembahyang jemaah dua orang. Faham ke? Faham kan? Dan salat dengan makmum yang lebih banyak itu lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Nak buat guna Cik Mat cakap mana boleh lah kan. Sekejaplah ada nongol-nongol ni. Kan boleh lah jadi ramai. Alhamdulillah. Oh mak no, masih mak. Hadis ni sahih. Hadis ni sahih. Tak payahlah kita nak kejar ramai ni. Bila nak masuk, bila nak semayang Zuhur, kita tala ke Masjid Tungku, tala ke Masjid Alwi ataupun Masjid Negeri kan. Pasal apa? Sana orang ramai lagi. Lepas tu kau sikit lah kita sini kan. Ataupun Masjid Jamek. Masjid Jamek ramai tak? Ramai kan. Ni kalau elok kok kita lari pergi sana, sini tak ada. Tu kita fardu ki payah tu. Tu kita fardu ki payah tu. Saya kata lagu ni ya. Sikap yang macam tu kita panggil apa? Pentingkan diri. Kita duk kira kita tak baca, tengok dengan kita pi ke sana tu takut nanti cedera di sini. Dengan kita duk sembahyang di sini. Kan?
Kita tak tahu lah kok ada lagi kat belakang kita tu, hak kita tak boleh tengok tu. Harap-harap lah kan. Hak kita tak nampak tengok tu ada sekali. Yang subuh punya kita imam kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada 5 orang ya, bunyi macam nak pecah masjid. Cari ulama. Okey, apa maksud di sini? Maknanya sekurang-kurang jamaah 2 orang. Sekurang-kurang jamaah 2 orang. Allah macam ni kira okey dah ni daripada awal saya mari dulu ni. Saya ingat betul Hafiz imam seorang-seorang dia. Saya mari tengok Hafiz mana lagi dah. Tak tahu dia seorang. Tak mari tak semayang dah. Saya semayang dah. Dia semayang dah. Kan? Hafiz anak paman. Waktu tu dia imam. Okey. Faham tak? Maknanya lagi banyak jamaah itu lagi baik. Lagi baik. Okey, lagi baik. Okey, hadis seterusnya. Bahkan kita tengok di sana ada sampai Nabi usaha nak bagi jadi jemaah tak? Ada seorang tu dia mari lewat ni hadis daripada riwayat daripada Imam Ahmad, hadis yang dibawa oleh seorang sahabat nama Sa'id, Abu Sa'id, no? Ada seorang Nabi dah semayang dah, selesai dah, dia mari lewat kan. Nabi tanya dia pasal apa lewat, dia kata dia keuzuran kan. Lepas tu dia nak semayang. Bila dia nak semayang, Nabi tanya, hal ahadun yatasaddaqa ala akhihi, kata adakah siapa nak bersedekah kepada saudaranya? Faham tak? Maknanya siapa nak pergi tempek bagi jadi jemaah. Lepas semua sembahyang dah. Kan? Siapa dia nak pergi tempek bagi dia tu jadi jemaah juga. Aku. Bayang. Nak abang dah betapa besarnya salat berjamaah tu. Okey. Hadis seterusnya. Wa an ummi waraqah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'umma ahla dariha. Kak piah oi, hatta orang perempuan pun kak piah oi. Kak piah tu. Kak piah dengan hajah apa nama? Alhamdulillah. Dari Ummu Waraqah bahwasanya Nabi SAW merintahkannya untuk mengimami anggota keluarganya. Hatta perempuan rumah pun kalau boleh cari jalan sembahyang berjamaah. Kalau kak duduk seorang-seorang nak jemaah pada lagi dah. Tak ada kan? Sembahyang jemaah seorang dia. Sembahyang apa? Jemaah orang seorang. Jemaah seorang. Tak ada nak buat guna. Atau kalau ada geng, anak ke cucu ke, tak tepi kita. Cucu pun, anak pun mari. Ajak. Tak pakai kerja pun bawa mari. Pasal apa? Hirsun ala as-sawab. Kata usaha untuk dapat ganjaran. Kan? Dapat ganjaran. Baik memang Nabi pun ada, dia kadang-kadang dia ajak budak-budak mari sembahyang. Kita budak-budak ni kecau apa tu, budak-budak tu tak mau sembahyang. Kita ajak dia bawa latih mari cucu. Allahu akbar. Tapi orang perempuan hanya boleh jadi imam kepada perempuan lah. Kalau cucu tu kanyak lagi, lelaki tak erti bahasa apa, tak apalah dia jadi imam pada cucu lelaki tu, tak apalah, tak ambil kira apalah tu. Kan? Takut cucu dia tegak dia kata, tok mana boleh jadi imam kat cik jantan, cik kena jadi imam jeng. Boleh pandai atau tu. Kan? Okey, hadis seterusnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibn Ummi Maktum ya ummun nas wa huwa a'ma. Tengok hadis ni pula. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti. Ia mengimami manusia padahal ia buta. Apa maksud ni? Maknanya orang buta boleh jadi imam kepada orang lain jika sekiranya tidak ada orang yang lebih bagus daripada dia. Ni kan? Tapi kalau ada orang yang lebih bagus daripada dia, orang tu tak buta, orang tu lebih afdal lah.
Tapi kalau ada tu Fatihah apa herat petak, kan? Dia ni walaupun buta tapi bacaannya bagus, dan dia apatah lagi dia faqih. Macam Maktum ni memang dia tukang bang Nabi ni, muazzin ni Maktum ni, kan? Orang yang reti, orang yang faqih. Nah, sebab tu Nabi pilih dia. Maknanya di sini pula kita fahamlah, maknanya sah imam seorang yang buta jika sekiranya yang lain lekeh daripada dia, yang lain lemah daripada dia, dia lebih bagus lagi dari segi bacaan, dari segi kefaqihannya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh daripada Aisyah selain daripada Anas bin Malik, wa nahwuhu ibn Hibban an Aisyah. Begitu juga seumpama itu dari yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sah. Bukan nak menjalan pergi mana. Tu imam. Kan? Kalau jadi ketua nak pergi perang, sungguh kata. Kan? Musuh duduk lenu ditembak kau ni. Jeng kering. Kan? Hadis seterusnya. Jadi maknanya sah imam seorang yang cedera penglihatannya, buta. Boleh. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله رواه الدارقطني وإسناد ضعيف. Dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, salatilah orang yang mengucap la ilaha illallah dan salatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya boleh kita semayang di atas orang yang mati apabila dia mengucap la ilaha illallah, walaupun dia tu bukan asal orang Islam. Bila dia mengucap la ilaha illallah, boleh kita semayang atas dia. Dan boleh kita jadi makmum kepada orang yang telah mengucap la ilaha illallah. Tapi malangnya hadis ini sanadnya lemah, dan bila saya cek bukan sekat lemah, hadis ini adalah hadis yang palsu. Jadi tak boleh jadikan hujah. Tak boleh jadikan hujah. Maknanya bila kita nak semayang, kita pastikan betul-betul orang yang jadi imam kita tu orang yang betul-betul layak jadi imam. Ada berlaku di Pakistan dulu ni, heboh. Orang India dia mari duduk di Pakistan, dia menyamak sebagai orang Islam tapi sebenarnya dia Buddha, orang Buddha. Berapa tahun duduk semayang jadi imam dengan lakonan waraknya, kan? Pecah-pecah rahsia, ia mengamuk oleh mereka, jauh. Kena berhati-hatilah. Maknanya apa maksud dia? Maksud dia kita nak jadi makmum kepada seseorang itu, biarlah kita kenal pasti orang tu. Okey, hadis seterusnya, wa an aliin qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام رواه الترمذي بإسناد ضعيف. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi salat sementara imam berada pada suatu keadaan, maka hendaklah ia melakukan seperti keadaan imamnya. Hadis ini dhaif tetapi dikuatkan oleh hadis yang lain, maknanya dia naiklah jadi hadis hasan, mana boleh dijadikan hujjah. Walaupun dhaif di sini tapi ada di sana syawahid, mana ada yang hadis-hadis lain pada jalan yang lain menyokong dia. Makna dia apa? Kita sini hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau mengatakan hadis ini gharib, tapi dia kata apa? Hadis ini insya-Allah tidak ada masalah. Karena apa? Karena hadis ini memiliki penguat, mana ada support daripada hadis-hadis yang lain yang sahih. Jadi makna hadis ini, sebab itulah Imam Ibnu Hajar bawa masuk dalam sini. Yang lain, yang tadi hadis maudhu' tadi dia bawa masuk pasal apa? Pasal dia bawa masuk supaya kita bahaskan, kita ketahui di sini bahawa hadis itu hadis maudhu', tahu. Yang ni dia masuk pasal apa? Sebab ada syawahid. Dia itulah maknanya kita nak baca kitab ni kena ada jugalah keahlian kita dalam hadis. Kalau kita baca saja tu jahanam lah, kan. Okey, maknanya apa di sini? Maknanya apabila kita mari nak semayang, contohnya imam duduk sujud,
Maknanya kita takbir Allahu Akbar terus sujud. Kalau kita mari imam tengah tahiyat, kita takbir turun tahiyat. Jangan buat macam orang tak mengaji. Kan? Dia mari tengok imam duduk tahiyat awal, dia tunggu. Tunggu. Tu imam tu pasien duduk macam tahiyat awal. Assalamualaikum. Pelau medai, tak boleh pulang langsung. Kan? Dia duduk ingat kata tu imam duduk tahiyat awal. Rupa-rupanya tu imam tu duduk tahiyat akhir, tapi kelaku tahiyat awal. Tak tahu bunyi Assalamualaikum, tepuk dari seorang-seorang. Terlepas. Nah, sebab apa? Sebab kita jumpa itu ni, syarat orang itu dapat jamaah, dapat berjamaah, pahala jamaah apabila dia boleh bersama dengan imam sebelum imam memberi salam. Ni imam bagi salam lah. Betul boleh tak imam? Aku tak dan. Mana boleh? Tak boleh. Habislah. Dia semayang seorang lah. Hadis lah kan? Hadis ni lah kan? Okey. Ada satu hadis di sana daripada Abu Hurairah. Kita nak bagi sempurna ni kan. Abu Hurairah kata, "Man adraka raka'atan min as-salati qabla an yuqima al-imamu sulbahu faqad adrakaha." Ni. Barang siapa yang mendapati satu rakaat sebelum imam bangun daripada rukuk dia, maka dia dapat rakaat itu. Itu yang lari tadi. Yang Nabi kata jangan duk kalut, tenang-tenang kan. Aku terlepas lagi dah. Tu yang aku perlu lari you. Tu. Tapi Nabi kata apa? Hak mana hang dan? Hang buat. Hak mana hak tak dan? Sempurnakan. Dapat dah jemaah? Dapat. Kan? Dapat. Kata aku kalau boleh nak pergi dah dekat pertama. Hang mari awal. Bukan dekat rakaat pertama hang dan. Sunat pun hang dan. Cerita ada begitu. Makan gulai kawah pertama mari awal. Okey, juga hadis daripada Abu Hurairah juga, idza ji'tum wa nahnu sujudan fasjudu wa la ta'duha syai'a wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-salah. Apabila kamu datang sedangkan kami telah sujud, maka sujudlah, janganlah kamu kira. Sujud kamu tak boleh kira. Dan sebenarnya kita sembahyang kita tak suruh kira lah. Yang nak kira siapa? Allah. Kata, sujud tadi tak kira kah? Jangan duk kira lah. Sujud. Jangan duk kira lah buat kebajikan. Allah kira. Tak usah. Cuma kita tak dapat rakaat. Itulah kita kena bangunlah lepas tu kan. Tambah. Kalau mereka duk rakaat 2, mana kita kena tambah 1 je lah. Jika kalian dan barang siapa yang mendapati 1 rakaat, maka ia telah mendapatkan salat dari rakaat tersebut. Kalau dia tak dapat hak tu, dia dapat hak yang kedua. Kalau dia tak dapat hak kedua, dia dapat hak ketiga. Kalau tak dapat hak ketiga, pelau medai lah pasal semayang maghrib 3 rakaat ya. Kan? Allahu Akbar. Hadis ni sahih. Ibnu Khuzaimah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kita berusahalah sedaya upaya kita untuk memenuhi sehari semalam kita tu dengan solat berjamaah. Kalau boleh 5 waktu. Kalau kita tak dapat di masjid kerana keuzuran, kita cari jalanlah untuk solat berjamaah walaupun di rumah kita, walaupun dalam keuzuran. Kan? Tapi kalau kita nak lebih, kita kena usaha lebih lah. Kan? Sebab benar kalau nak padi banyak, buah benih bagi sesuai dengan dia lah kan. Lepas buah benih tu kena buah baja pula. Tak ingat saya, ayah saya abang tu ni buat benang kena pergi hari-hari, tak buat apa-apa kena pergi juga, pergi tengok kan. Assalamualaikum benang, ikut lah. Macam tu juga dengan anak ni, maknanya lebih lah ya Allah. Kita nak buat guna ya, nak boleh, kalau boleh tu mari semayang tu, mari berjalan kaki, duduk ni boleh. Padang dengan mereka kuat. Kan? Masya fi zulumatil lail, tangan kaki yang berjalan pada kelam malam.
Allahu akbar. Dalam hadis Nabi SAW sebut, tak apalah kita buat ikut kemampuan kita. Allah melihat pada hati kita kan. Kalau kita duk kejar yang tu pun hati kita tak betul, tak boleh juga kan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memperbetulkan niat kita dan memperbetulkan amalan kita dengan usaha yang kita usahakan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sallallahu ala Muhammad. Insyaallah kita masuk pada bab salat musafir dan orang sakit. Kan kalau kita tak sakit minggu depan. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.